Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada siri yang ke-8 ini, dan ini merupakan siri yang terakhir. Saya harap kepada semua calon SPM dalam keadaan sihat. InsyaAllah untuk bersama kita siri yang terakhir ini, kita akan sama-sama berbincang berkenaan dengan soalan kebat. Bagaimana kita InsyaAllah menjawab soalan kebat ini dengan baik. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe sepunya YouTube channel ini, InsyaAllah. Jadi murid-murid dirahmati Allah sekalian, kita akan sama-sama berbincang bagaimana kita menjawab soalan kebat ini. Ustaz yakin dan percaya di kebanyakan sekolah ataupun mana-mana sekolah ada teknik yang berbeza, mengikut kepada guru-guru masing-masing. Dan Ustaz bukanlah mencadangkan untuk kamu tukar teknik itu. Kalau kamu sudah menguasai teknik yang diberikan oleh guru kamu di sekolah, teruskan saja. Cumanya Ustaz ingin berkongsi bagaimana untuk menjawab ini daripada teknik yang Ustaz berikanlah. Kalau teknik ini lagi mudah, sila gunakan. Tapi kalau teknik yang guru kamu ataupun Ustaz-Ustazah kamu sudah biasakan, kemudian itu lagi senang, silakan, tidak masalah, tidak ada paksaan teknik ini. Dan insyaAllah semua teknik itu membawa kepada markah yang maksimum lah, yaitu 4 markah. Dan markah utusan kebat ini tidak lain, tidak bukan dia 4 markah sahaja, tidak ada 2 markah. Baiklah, murid-murid dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita lihat bentuk jawaban. Okay, kita lihat bentuk jawabannya. Okay. Untuk soalan kebat ini, dia ada yang pertama isi tambah suka tambah huraian lengkap ataupun huraian lanjut tambah kesimpulan. Oke. Yang kedua, satu isi sama dengan 1 markah, tambah huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah, kesimpulan tambah 1 markah. Ada juga murid yang tidak mampu untuk buat huraian lengkap dan kesimpulan. Jangan tinggal jawab soalan ini, karena kebanyakannya dia tinggal. Padahal soalan ini sebenarnya kita menggunakan KBKK saja ataupun kita menggunakan otak saja. Oke, jadi kalau tidak mampu untuk buat huraian lengkap dan juga kesimpulan, cuma perlu buat isi dan huraian, sudah dapat 2 markah. Senang saja. Untuk mendapat soalan kebat ini, untuk mendapat markah sangat senang. Kau tulis isi, kau dapat 1 markah. Isi tambah huraian 2 markah. Kau buat kesimpulan, huraian lengkap dapat 1 markah. Kesimpulan dapat 1 markah. Begitulah tekniknya ataupun cara pemarkahannya. Jadi kalau tidak mampu untuk buat 4 markah, kenapa menyelesaikan 2 markah? Ambillah isi dan huraian. Betul atau tidak? Begitu. Tapi yang paling cun ialah dapat ke-4 markah itulah. Itu paling baik. Jadi hari ini Ustaz akan coba bantu kamu macam mana kita dapatkan 4 markah dengan mudah, insyaAllah. Oke. Nombor 3, satu jawaban 4 markah dan jawaban dalam perenggan. Ini dalam perenggan. Ini satu-satunya jawaban yang dalam perenggan. Jangan pandai-pandai pergi, bukan perenggan. Dan tidak ada, dan satu-satunya soalan kebat ini tidak perlu tulis kepala soalan ataupun isi soalan. Dia payah. Jawab terus isi. Oke. Ustaz bagi tips sedikit. Tips untuk menjawab soalan kebat ini. Ustaz dapat ya, Ustaz bila Ustaz buat analisis. Sebenarnya soalan kebat ini bermula pada 2014 dalam SMA. Masa itu 2014 soalan dia tidak banyak lagi. Oke. Tapi selepas itu 2015 hingga sekarang 2020 konsisten soalan dia tidak kurang kebat ini, sama ada pada silibus lama dia kertas 1 kertas 2 tidak kurang daripada 5. Oke, jadi untuk yang KSSM ini pun yang terkini punya ini, untuk yang kamu punya calon ini, calon SPM tahun ini, dia pun sama juga. Dia tidak akan kurang daripada 5 soalan kebat yang mewakili 20 markah. 20 per 100 itu banyak tuh. Dan saya dapat info juga, itu NIU 5, mungkin maksimum hingga 7. Itu. Jadi sampai 7 maksudnya kalau 4 markah sudah 28 markah. Jadi rugilah kalau tidak menguasai teknik menjawab soalan kebat ini. Oke. Bila Ustaz buat sedikit analisis, Ustaz dapat ya daripada 2014 hingga 2020 ini, 2019, kita dapati bahwa soal kebat ini ada 3 bentuk jawaban. Oke, bentuk soalan kebat yang pertama, soalan dia apa? Selesaikan masalah, bagaimana, cadangkan, langkah, cara mengatasi.
Kalau jumpa soalan begini, dia mau cara, kaidah ataupun langkah lah. Sama lah nih, cara, kaidah, langkah ini sama. Jawabannya sama saja. Yang kedua, apa soalannya? Yang kedua, berikan pendapat Anda mengapa. Uraikan hujah Anda mengapa. Buktikan kebenaran. Dia mau sebab. Bukan soal berlaku, sebab. Dia mau sebab. Dia mau sebab. Dia mau sebab. Okey. Dan yang ketiga, uraikan hujah Anda menyokong. Bila uraikan hujah Anda menyokong, biasanya dia mau kesan. Sama ada kesan positif ataupun negatif. Ikut kepada situasi yang diberikan dalam soalan itulah. Kalau negatif, negatiflah kesan dia. Kalau positif, positif. Itu perlu kita faham. Jadi, calon-calon yang dirahmati Allah sekalian, murid-murid dirahmati Allah sekalian, jadi, Ustaz boleh simpulkan, kalau soalan tersebut bukan sebab, bukan kesan, dia mesti cara. Kalau dia bukan cara atau kesan, dia mesti sebab jawapannya. Kalau dia bukan cara atau sebab, jawapannya mesti kesan. Jadi, langkah yang pertama untuk kita menjawab soalan kebat, pastikan kamu kenal pasti bentuk soalan dia dan jawapannya. Mesti buat begitu. Okey, kita lihat. Sekejap. Okey, tengok soalan. Okey, soalan kebat. Okey, tengok Tengok teknik menjawab. Yang pertama tadi saya cakap, teknik yang pertama tadi ialah kita kenal pasti bentuk jawapannya. Okey, tengok, kita baca soalan. Kerajaan masa kini giat dalam membatras aktiviti rasuah dalam semua lapisan masyarakat sama ada pemimpin atau rakyat. Bincangkan peranan anggota masyarakat untuk mencegah perbuatan rasuah berluasan. Ini apa nih? Bila baca betul-betul, dia mau apa? Dia mau cara kah? Dia mau sebab kah? Atau dia mau kesan? Pilih. Bila ada perkataan untuk mencegah, jawapan di masyarakat. Okey. Dia mau apa? Cara. Begitu. Bila kamu jumpa soalan kebat, tentukan yang ini dulu. Pertama tentukan itu dulu. Okey. Bila kamu dapat tentukan itu, baru kamu boleh dapat jawab itu soalan dengan baik. Begitu juga soalan-soalan lain. Tentukan dulu yang pertama tadi, tentukan dulu bentuk jawaban. Dia mau cara. Okey. Yang kedua, barulah kita masuk kepada teknik, yaitu teknik 3 noktah. Jawaban 3 noktah itu apa? Noktah yang pertama sini, noktah yang kedua sini, dan noktah yang ketiga di sini. Begitu. Okey. Sebenarnya teknik menjawab untuk soalan kebat ini kamu sudah buat pun dalam teknik terangkan dan juga pengajaran. Satu sahaja yang tidak lagi kamu buat yaitu berkenaan dengan huraian lanjut. Ustaz bagi yang terang begini. Ini senang cerita. Okey. Teknik 3 nota. Nokta yang pertama ada isi dan huraian. Sebenarnya kamu sudah belajar teknik tersebut pada soalan terangkan, yaitu isi dan huraian. Tidak ada masalah. Itu nokta pertama. Nokta yang kedua ialah huraian lanjut. Huraian lanjut ini kita belum belajar lagi. Tidak ada. Okey. Nokta yang ketiga ini pula kita sudah buat teknik pengajaran. Cumanya, okey. Bila teknik pengajaran, untuk kesimpulan, kita cuma perlu tambah perkataan kita hendak, kesimpulannya. Walaupun ada perkataan oleh itu kemudianlah. Biasa macam biasa, pengajaran, ada pengenalan, ada isi, ada huraian. Okey. Tetapi untuk huraian lanjut ini kita tidak ada belajar. Ini saja sebenarnya pertambahan teknik yang baru. Yang lain tidak ada. Okey. Untuk mendapatkan huraian ini banyak soalan Ustaz, susah bahasa membuat huraian lanjut Ustaz. Susah. Macam mana? Okey. Untuk membuat confirm mendapatkan markah. Ini Ustaz bagi tekniknya. Confirm dapat 1 markah. Apa perlu ditulis? Tulis perkataan hal yang demikian di awal setiap huraian lanjut. Di awal titik yang kedua, nokta yang kedua, tulis perkataan ini wajib. Bila kau tulis di jawaban perkataan hal demikian, confirm kau dapat 1 markah bagi huraian lanjut. Sebenarnya teknik untuk soalan kebat ini sudah kamu belajar pada, saya ulang sekali lagi, pada soalan terangkan dan juga pengajaran, cumanya perlu tambah beberapa perkataan saja. Kita lihat tadi soalan tadi, lihat di sini kan, isi, edisi, ada kata hubung sini, ada huraian.
Okey, nokta yang kedua kita mulakan dengan ni hal demikian wajib. Okey, nokta yang ketiga ialah kesimpulan. Tengok ada kita hendaklah ada P sini, ada menjauhi rasul, ada isi sini, ada agar juga di sini, ada okey huraian. Baik. Senang. Kan sebenarnya teknik dia sudah kita tahu. Cumanya masalah utusan kebat ni yang pertama ni, ini paling kritikal. Jadi kena pastikan dulu bentuk jawapan, baru kau boleh buat. So teknik itu sebenarnya kamu sudah belajar pada teknik yang lepas. Okay. Jadi paham? Okay, paham? Untuk teknik. Kalau tidak paham nanti boleh tanya di ruangan komen nanti. Okay? Okay. Yang ini sudah dapat. Nokta pertama saja ini sudah dapat 2 markah. Sini 1 markah. Sini 1 markah. Dapatlah 4 markah 4 per 4. Jadi kalau kamu buat 1 nokta saja pun form sudah dapat 2 markah sini. 2 1 1. Senang saja untuk teknik 3 nokta. Okey. Kita lihat soalan. Okey, tengok sini. Seperti mana sudah tadi soalan yang pertama kita kena tentukan apa tadi? Bentuk jawapan. Kamu boleh rujuk nanti slide Ustaz itu. InsyaAllah dalam ruangan nanti Ustaz akan bagi nota-nota ini dalam ruangan description nanti. Okey, terdapat segelintir umat Islam. Okey. Umat Islam sendiri yang melabel bahawa agama Islam sebagai agama yang ketinggalan. Huraikan hujah anda untuk menangani. Bila ada perkataan menangani dia mau apa? Dia mau cara, begitu. Kamu kena tulis, tulis nih. Tulis di kamu punya soalan tu. Cara. Bila cara, baru kita buat yang kedua, tahu cara. Okey, pilihlah apa-apa cara. Okey, baru kamu tahu isi dia. Okey, baru isi yang pertama, tulis isi. Okey, ini 1 markah sudah. Kemudian, macam biasa ada kata hubung sini, KH. Dan di sini adalah huraian. Okey, seperti biasa. Okey, kesimpulan berapa? Okey. Kemudian kita buat di sini hal demikian wajib tulis. Dapat sudah 1 markah. Yang sini ni apa mau tulis selepas hal demikian ni? Kesan lah, tulislah kesan. Kesan kepada apa? Kesan kepada isi ni. Bila kita buat penerakan betul apa jadi? Dia akan lebih paham lah. Dia akan lebih paham. Begitu. Seperti itu. Kemudian kita mulakan dengan kesimpulan. Nokta yang ketiga. Okey, seperti biasa. Teknik pengajaran macam mana? Ini ada P. Kemudian ada isi. Okey. Kemudian ada ada sini kata hubung dan ada huraian. Jadi 4 per 4. Jadi begitulah teknik ya sebenarnya untuk menjawab soalan kebat ini. Teknik sudah kamu belajar sebenarnya, cuma perlu sedikit saja teknikal penambahan yang lain. Cuma yang paling kritikal macam seperti kita tadi, bila jumpa soalan kebat, bila buat latihan nanti, okey, yang ini pastikan nomor 1 ni mesti betul. Kalau nomor 1 ni kamu tidak tentukan dengan betul, jawaban kamu akan salah. Kalau sini salah, semuanya dia akan salah. Okey, kalau seperti sini jawaban cara kan, kamu beri jawab sini sebab. Kau salah lah jawabannya. Begitu. Kalau contoh dia mau kesan, kamu buat cara. Salah lah. Jadi yang kritikal adalah mengenal pasti bentuk jawapan, bentuk soalan dan bentuk jawapan soalan kebat. Itu yang kamu kena banyakkan latihan di situ. Teknik itu kamu ikut saja seperti mana Ustaz bagi terangkan ini. Jadi sekiranya ada persoalan berkenaan dengan soalan kebat ini, bolehlah di chat di ruangan komen itu. InsyaAllah saya akan cuba bantu untuk siapa yang ada permasalahan untuk berkenaan dengan soalan kebat ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit penerangan berkenaan dengan soalan kebat ini, murid-murid lebih pahamlah teknik yang untuk menjawab untuk mendapatkan 4 markah. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai 8 siri untuk kita punya teknik ini. Siri yang pertama pengenalan dan 7 lagi siri yang berikutnya hingga siri yang terakhir ini ke-8 adalah teknik menjawab bagi pendidikan Islam. Jadi kuasai 7 teknik ini, insya-Allah jawaban kamu akan tip top dan cun.
InsyaAllah Ustaz doakan kepada semua calon SPM untuk cemerlang dalam peperiksaan, terutamanya bagi subjek pendidikan Islam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Ustaz doakan untuk semua cemerlang, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jadi insyaAllah sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.